Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hormati lagi saya mulakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, pimpinan EJKA Surau Jumaat At-Taqwa EJA 4 Semenyih, serta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini kita diberikan kekuatan, ruang dan peluang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa memperhambakan diri kepada Allah. Dalam arti kata, kita menambah akan melakukan setiap amal-amal yang soleh, dan dalam arti kata juga kita memperbaiki mutu amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala yang kita perlakukan ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbicaraan Allah, mahkamah Allah di akhirat nanti menjadi penentu kepada kita sama ada kaki kita ini layak melangkah ke syurga Allah ataupun kita melangkah ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah memberikan peringatan kepada kita semua agar hidup di atas muka bumi Allah ini sentiasa kita kena jaga, jangan lalai, jangan alpa, jangan kita leka daripada tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah sebut? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kamu, kata Allah, percepatkan olehmu, kata Allah, dengan sisa baki umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini, yang rata-rata kita tak tahu bila agak-agaknya ajal kita. Tidak ada sesiapa yang boleh bagi jaminan bilakah, di manakah, bagaimanakah keadaan mati dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab kita tak tahulah tuan-tuan bila mati kita ini, maka bagaimana persiapan kita, bagaimana persediaan kita. Jika tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, adakah mencukupi amalan yang kita lakukan sebelum ini, selama ini, yang boleh membawakan kepada kita ini mendapat keampunan Allah sekaligus mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah sebut wasari'u. Surah, bersurah.
Kalau kita pergi cakap dengan Arab, kalau Arab lambat hantar minum, Syekh bersurah, cepat. Maka Allah kata wasari'u, segeralah melakukan amal-amal yang soleh. Ya. Contoh, yang bekerja pada Sabtu Ahad weekend, banyak masa dia. Yang bersara tidak lagi ke pejabat, banyak masa dia, ya, boleh memperhambakan diri kepada Allah. Ataupun kita sedang bekerja, siang kita bekerja, balik kerja, kita berdamping dengan rumah Allah. Nak ceritanya, mesti ada waktu-waktu yang membolehkan kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi mereka-mereka yang mencuri waktu yang paling disukai Allah, waktu yang paling dikasihi Allah apabila kita boleh bangun sepertiga malam. Inilah waktu yang paling dahsyat, waktu yang paling Allah sukai. Ketika saat manusia sedang lena, tetapi ketika itulah kita bangun, bermunajat kepada Allah, merintih kepada Allah, merayu kepada Allah. Di saat inilah yang teramat sangat Allah kasihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam ayat ini, bersegeralah kamu dalam mengerjakan amal yang soleh. Kerana apa? Kerana amal-amal yang soleh yang kamu lakukan ini sahajalah yang tanpa kita sedari, amal yang soleh ini yang sebenarnya mendatangkan keampunan daripada Allah kepada kita. Tanpa melakukan amal yang soleh, mana mungkin kita boleh mendapat keampunan daripada Allah. Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, kamu turun ke bumi. Ya, kamu turun ke bumi, kamu lihat di atas muka bumi aku ini, kamu lihat di mana-mana tempat yang ada halaqah zikir, majlis ilmu, kamu pergi tengok siapa yang ada dalam majlis itu. Termasuklah majlis kita pada pagi ini. Malaikat turun berpandu ke hadis Nabi SAW. Malaikat sedang mengenali siapa yang ada dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini, yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir. Kita sembahyang Jumaat tadi, malaikat tengok satu demi satu. Sebab kita duduk dalam majlis zikir, zikir kepada Allah. Di antara salah satunya adalah solat menandakan kita zikir kepada Allah. Habis sembahyang, malaikat tengok pula yang duduk dalam majlis ilmu. Satu persatu malaikat tengok. Abdul Rahman ada, Haji Talib ada, Haji Bakar ada, Haji Daraman ada. Apa kata Allah? Kamu lihat siapa yang hadir dalam majlis-majlis zikir dan ilmu ini, kamu berikan rahmat daripada aku kepada mereka, kata Allah. Maknanya kita balik ini berpandu ke hadis Nabi, insya-Allah kita bawa balik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita perlukan, tuan-tuan. Ini yang kita perlukan sebagai orang yang masih tinggal di medan dunia ini yang kita perlukan. Sebab apabila kita telah mati, apabila telah sampai ajal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila kita melangkah ke alam barzakh, di sana, tuan-tuan, bukan lagi tempat untuk kita nak melakukan amalan kepada Allah. Apatah lagi kita dibangunkan di hari kiamat nanti, berduyun-duyun untuk pergi ke perbicaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tersangat beruntung mereka-mereka yang masih lagi duduk di atas medan dunia ini, dan tersangat-sangat beruntung mereka-mereka yang Allah masih lagi anugerahkan kesihatan wal afiat. Ya, tangan mampu bergerak, kaki mampu bergerak. Ya, mampu rukuk lama-lama dengan Allah, mampu sujud lama-lama dengan Allah, mampu membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi mereka-mereka ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka-mereka ini yang Allah kata apa? Apabila kamu melakukan, ya, amal-amal soleh, apabila kamu memperbanyakkan melakukan amal-amal yang soleh,
sebenarnya amalan soleh yang kamu perlakukan itu akan membawa kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah. Dan mana-mana hamba-hamba Allah yang telah mendapat keampunan daripada Allah, maka layaklah dia untuk melangkah ke syurga Allah. Ini bermakna syarat nak masuk ke syurga Allah mestilah golongan-golongan hamba Allah yang telah diampunkan. Ini syarat yang pertama sekali. Tidak ada makhluk manusia yang masuk ke syurga Allah dalam keadaan ada lagi dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya, orang-orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, wajib mereka ini clear daripada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang syurga Allah ni kata Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Yang syurga Allah ini kata Allah, bidang luasnya terbentang luas di antara langit dengan bumi. Kalau begitu semua kita masuk syurga lah. Sebab sekarang ni yang duduk atas bumi ni semua ada. Orang jahat ada, orang baik ada. Tetapi tidak. Walaupun besarnya syurga Allah, ya, yang Allah sebut terbentang luas di antara langit dengan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa sahaja. Siapa hamba Allah yang bertakwa? Berbalik kepada orang-orang yang banyak mengerjakan amal-amal yang soleh, yang mendapat keampunan daripada Allah, yang akhirnya melayakkan mereka ini mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sebut wasari'un, kenapa kita tidak bertindak? Yang selama ini kita kurang datang berjemaah, kenapa kita tak nak bertindak di atas perintah Allah? Wasari'u, bersegeralah kamu mencari peluang mengerjakan amal yang soleh. Kalau selama ini kita jarang datang ke rumah Allah untuk berjemaah, kita cari peluang untuk boleh selalu datang ke rumah Allah berjemaah. Kalau selama ini kita kurang duduk dalam majlis ilmu, kita cari jalan yang kita ini boleh duduk sentiasa dalam majlis ilmu. Kalau selama ini kita kurang baca Al-Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cari peluang untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau selama ini kita jarang ataupun kurang sangat sembahyang duha, kita cari peluang, ya, daripada pukul 8, 28 minit, 30 minit selepas waktu syuruk, ya, sampailah setengah jam ataupun 15 minit, setengah qaul kita, yang dibolehkan sembahyang duha itu sebelum, kalau kita duha pukul 1, kita katakanlah 12.30. Tu tempoh punya panjang, takkan kita tak dapat curi untuk melakukan duha sekurang-kurang 4 rakaat. Yang Nabi kata, sesiapa yang melakukan sembahyang sunat duha 4 rakaat, Allah haramkan dia daripada mendapat kepapaan dan kemiskinan. Allah bagi jaminan, orang yang sembahyang duha 4 rakaat, Allah bagi jaminan dia tidak akan ditimpa kepapaan dan kemiskinan, kata Nabi. Dan banyak lagi amal-amal yang lain yang selama ini kita terkurang, terkadang dan berbagai-bagai tak banyak kita buat dan sebagainya. Bila Allah kata wasari'u, bersegera, jangan menempuh-nempuh. Takkan kita nak tempuh nak buat amal yang soleh sampai tahap tengah-tengah sihat, stroke satu badan, stroke separuh badan, baru ketika itu kita nak melakukan amal. Bagaimana nak melakukan amal dalam keadaan diri kita dah tak sempurna? Tak boleh sembahyang berdiri, kena sembahyang kursi, kena sembahyang baring, kena sembahyang duduk dan sebagainya. Takkan kita nak tunggu bila Allah uji kita dengan sakit, baru ketika itu kita nak bertukar lumus nak melakukan amal soleh kepada Allah. Ya. Dia umpama dia, mereka yang tengah sihat walafiat tidak berusaha mengambil peluang bersungguh-sungguh, maknanya mereka rugi. Sampai saat nanti mereka sakit terlantar di hospital, mungkin sakit terlantar di rumah bertahun-tahun, kita tak tahu kerja Allah, ilmu Allah. Ya. Kawan saya seorang, dia aktif, ya. Aktif dalam majlis ilmu ni, suka kontak dengan penceramah lah, suka cari penceramah, pergi masjid ni dia rekomen ustaz ni, pergi masjid ni rekomen ustaz ni.
Walaupun dia kerja dakwah dia hebat, Allah uji dia sekarang ni tuan-tuan. Ya, tangan tak boleh angkat. Umur muda lagi 50-an. Katanya doktor kata penyakit dia apa ke nama dia? Tidak ada ubat. Tangan tak boleh angkat. Penyakit yang saya terlupa dia sebut. Ya. Dia tak pernah jangka dia kena penyakit itu. Tak pernah dia jangka yang tangan dia tak boleh angkat. Jadi kita ni sihat walafiat masih menangguh-nangguh nantilah. Dalam keadaan Allah kata apa? Cepatlah. Cepat. Kita nantilah. Ya. Dalam ayat lain Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam mencari, mengerjakan amal-amal yang baik. Umpama kamu kena berlumba. Hari ni aku tak jadi ni. Ya. Aku tengok jiran aku ni hebat dia. Suami isteri pergi masjid, suami isteri pergi majlis ilmu, suami isteri pergi tempat-tempat yang ni. Aku tak jadi, aku mesti cemburu dia, aku mesti berlumba-lumba dengan dia. Ni. Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu. Makna berlumba-lumba ni maknanya kamu kena ambil peluang. Kalau boleh kamu ke depan buat amal-amal yang soleh, kamu potong mereka. Perlumbaan ini mesti dia menang. Yang menang dan yang kalah. Jadi kita bila berlumba ni mesti target dia nak menang walaupun dia kalah, tak kisah. Ya. Pertandingan larian contoh 10 peserta. 10 tu semua nak menang walaupun akhirnya ada yang kalah. Jadi nak macam tu, ada sifat nak berlawan, berlumba-lumba. Jadi ini di antara persiapan-persiapan yang perlu kita ingatkan, yang kita ini satu hari akan menuju ke akhirat, satu perkampungan yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia ini, siapa yang menyangkakan dia akan duduk lama kat dunia, kekal kat dunia, itu kesilapan yang teramat besar. Kehidupan yang paling kekal selama-lamanya adalah kehidupan di perkampungan akhirat, yang syarat nak pergi ke perkampungan akhirat yang kekal selama-lamanya, mestilah kita dimatikan dahulu. Kita akan dimatikan dahulu. Kata ulama, ya, kalau kamu nak lihat nyawa kamu ini samalah seperti api pelita. Ya. Kalau kita tengok di bulan Ramadan, kita pasang pelita panjut. Ya, rumah kita pasang 30 pelita panjut, 40 pelita panjut, keliling rumah kita pasang. Cuba lihat pelita panjut kita. Ya, dia akan padam satu demi satu. Pelita panjut itu tidak akan padam serentak. Dia akan padam satu demi satu. Dan dia juga tidak padam mengikut urutan. Tetapi dia padam, ya, depan rumah padam dulu, belakang rumah pula padam. Lepas tu tepi pula padam. Lepas tu depan padam balik. Lepas tu belakang pula padam balik. Tak tentu padam dia. Jadi samalah nyawa kita, tuan-tuan. Sampai masa dia, sana padam dulu. Lepas tu sana pula, depan pula, belakang pula. Dia tak mahu sana je padam dia, tak ada. Samalah api pelita, betul kata ulama, macam api pelita ni nyawa kita ni. Daripada pukul 9 malam kita pasang sampai pukul 2 pagi ada lagi pelita yang nyala. Tetapi dalam keadaan satu demi satu padam. Ya, sehinggalah tinggal beberapa pelita saja sampai 2-3 pagi dan akhirnya dia pun akan padam. Ya. Nak ceritanya panjang mana usia kita, umur kita, tuan-tuan, sampai masa dia padam. Maka bertepatan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96. Apa Allah sebut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
ma indakum yanfad, kata Allah. Apa-apa yang kamu ada di atas muka bumi ini, kekayaan, pangkatnya besar, jawatannya besar, harta benda yang banyak, kemewahan, apa-apa yang kamu ada, kata Allah, yanfad, satu hari nanti akan lenyap, akan hilang, akan binasa. Sehinggalah sampai kepada satu saat, ya, nyawa kita pun satu hari nanti di atas muka bumi Allah ini akan lenyap. Maka benarlah Allah kata, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada hak milik kamu, kata Allah, satu hari nanti akan lenyap daripada kamu. Tetapi apa-apa yang hak kepunyaan Allah akan kekal. Jadi ayat ini kalau kita amati, kita tadabburkan, ya, apa yang kita ada satu hari nanti akan hilang daripada kita. Maka benarlah hadis Nabi yang mengatakan apabila mati anak Adam itu putus. Putus itu maknanya lenyap, habis. Habis segala-galanya yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang tinggal apa dia? Yang tinggal semua berbentuk perkara-perkara kerohanian, ya, apa dia? Anak-anak yang soleh, yang mendoakan, sentiasa mendoakan ibu bapa dia. Apa dia lagi? Amalan sedekah yang dia lakukan di atas muka bumi. Kalau dulu di atas muka bumi sebelum mati dia kuat bersedekah. Sedekah tabung masjid, sedekah pembinaan masjid, sedekah pembinaan sekolah tahfiz, sedekah pembinaan rumah anak yatim, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, bagai-bagai. Yang ketiga apa dia? Ilmu yang dia ada dan dia manfaatkan. Dia ada ilmu, dia dapat ilmu, dia manfaatkan ilmu, beramal dengan ilmu dan dia sampaikan kepada orang lain. Ini je habuan yang kita ada. Ini je bekalan yang ada yang bawa ke akhirat, yang sedang kita bincangkan sama inilah. Terkadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang dia harta banyak tapi dia susah sangat nak sedekah. Susah dia nak infak sebab dia telah termasuk dalam golongan yang diperdaya oleh syaitan. Syaitan kata apa? Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Syaitan itu membisikkan telinga kamu, menjanjikan kepada kamu, kamu akan fakir kalau kamu menjadi orang yang sedekah. Ini penyakit orang susah nak bersedekah, tuan-tuan. Ya. Sebab Allah kata syaitan bisik kat telinga kamu. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kamu kalau kamu menghulurkan bantuan, menghulurkan sedekah dan sebagainya. Wallahu ya'idukum maghfirah, sedangkan Allah menjanjikan keampunan kepada kamu. Dalam hadis Nabi ada satu amalan Nabi ajarkan kepada kita. Apa amalan itu? Nabi kata sesiapa yang susah nak bangun malam, dia teringin nak bertahajud kepada Allah tapi susah sangat nak bangun pagi, ataupun dia ni teringin sangat nak sembahyang subuh berjemaah tapi susah sangat nak bangun, asyik bangun pukul 6.30, asyik bangun pukul 7. Yang kedua, orang yang ada penyakit susah sangat nak sedekah, yang penyakit susah sangat nak menginfakkan harta benda pada jalan Allah. Dan yang ketiga, orang yang ada penyakit takut untuk berjuang pada jalan Allah. Ya. Dalam medan pertempuran peperangan ini, kita takut nak berperang dengan musuh. Ya. Siapa yang ada masalah tiga perkara ini, Nabi ajar kepada kita. Ya, apa Nabi ajar? Nabi kata, kalau nak, ya, kamu nak menangani masalah tiga perkara ini, kata Nabi, tolong perbanyakkan sebutkan lafaz zikir subhanallah wa bihamdi. Mudah ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan baca banyak-banyak zikir ini, kata Nabi,
mampu memberi kekuatan kepada kamu yang selama ini kamu susah sangat nak bangun pagi untuk mendapat tahajud dengan Allah, Allah akan bantu. Kalau selama ini kamu menjadi orang yang sangat bakhil, yang sangat kikir, yang sangat kedekut, Allah akan bantu kamu untuk kamu boleh melakukan amalan sedekah. Kalau selama ini kamu ada penyakit takut dengan musuh, ya, cumanya kita tak adalah sampai peringkat pertempuran peperangan macam sahabat Nabi masa zaman Nabi kita lihat, ya. Tetapi apa peperangan kita? Peperangan kita melawan hawa nafsu, jihad yang paling besar. Inilah kita punya azimat kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nabi kata tolong amalnya ni mampu memberikan kepada kamu jawapan kepada 3 permasalahan tadi. Maka tuan-tuan yang dalam hati Allah, ayat tadi yang kita bacakan, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa-apa yang ada pada kamu akan lenyap. Anak yang ramai, isteri yang ramai, isteri yang cantik, kereta yang mewah, rumah banglo yang besar, duit simpanan berjuta-juta, tanah berekar-ekar, habis semua ni kita akan tinggalkan. Lenyap kata Allah. Ayat ini memberi perangsang kepada kita, jangan kita lalai atas muka bumi Allah. Ya. Isti'dad perlu dilakukan dari sekarang. Persiapan, persediaan perlu dilakukan dari sekarang. Wala najziyannal ladzina sabaru kata Allah. Dan kami berikan balasan kepada mereka-mereka yang bersabar. Apa maknanya? Allah berikan balasan yang hebat, balasan yang ganjaran yang besar kepada hamba-hamba Dia yang bersabar. Bersabar yang bagaimana? Hamba-hamba yang bersabar di atas setiap titah perintah Allah. Allah perintah solat, kita lakukan dengan sabar. Allah perintahkan puasa, kita lakukan dengan penuh kesabaran. Zakat, kita tunaikan zakat dengan penuh kesabaran. Ya. Sabar dalam arti apa? Sabar dalam keadaan kita merelakan, ya, harta benda kita ini diberikan sebahagian. Ya. Orang yang zakat dikenakan nisab dia itu, yang 2.5 itu yang kita bagi itu, kita sabar. Yang 2.5 itu diagihkan. Orang yang mengerjakan haji bersabar di atas perintah haji yang Allah wajibkan kepada kita bagi yang mampu. Ini yang dikatakan hamba yang bersabar. Kemudian hamba yang bersabar yang bagaimana? Bersabar di atas setiap hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita di dunia ini. Kalau Nabi kata dunia ini penjara bagi orang yang beriman, syurga bagi orang yang kafir. Benar. Tengok orang kafir, syurga bagi mereka. Ya. Allah, perempuan, judi, segala-galanya syurga bagi orang kafir. Tetapi orang Islam seperti dipenjarakan, tak boleh keluar sepatutnya. Dipenjarakan, tak boleh menuju ke tempat arak, tak boleh menuju ke tempat perjudian, tak boleh menuju ke tempat perzinaan contohnya. Maka ini orang yang bersabar di atas hukum yang Allah turunkan. Kemudian kita bersabar di atas setiap ujian, dugaan, bala yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Apa bala yang paling lama kita lalui sekarang ni? Ya, satu dunia Allah turunkan bala yang nama dia COVID-19 ini. Itu pun kita semua berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Allah turunkan sebahagian sahaja nak menguji keimanan kita. Kalau Allah buat, tuan-tuan, Allah boleh buat satu dunia semua kena COVID. Jenuh. Allah boleh buat kalau satu dunia ini, satu alam dunia ini semua kena COVID-19. Allah boleh buat. Tapi Allah turunkan bala segelintir sahaja nak bagi panduan pengajaran kepada mereka-mereka ini supaya kena melihat hebatnya kuasa Allah. Kalau yang ni pun kita tak dapat tangani, tuan-tuan, bagaimana azab-azab Allah, bala-bala Allah yang lain-lain lagi, ya, itu boleh masuk lagi dalam peringkat, ya, datangnya tiupan sangkakala. Ya. Tiupan sangkakala ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Pada saat itu kita dah tak kenal lagi dah. Ya, bila bumi berkocok, bumi digoncangkan, ya, tak kenal dah. Anak bini dah tak kenal. Masing-masing buat hal lain. Sehingga disebut dalam Al-Quran itu, ibu-ibu yang sedang mengandung anak pun tak ambil tahu lah. Yang sedang mengandung anak dia lahir pun dia tak ambil tahu lah. Belum cukup masa anak nak keluar, bila keluar tanda-tanda kiamat, anak keluar. Sampai tahap macam tu. Ya. Ini setengah bini kita dah sampai 9 bulan, sampai masa pun tak keluar lagi. Dah sampai masa dah masuk tempat nak bersalin pun tak keluar lagi. Doktor kata push. Yang ni tuan-tuan, dan Quran kata mengandung je bila bumi digoncangkan. Panik dengan bumi yang telah digoncang Allah, yang sedang mengandung keluar anak tanpa sedari dan tak ambil tahu lah. Buka dalam surah Hajj ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Habis. Dan manusia yang lain-lain pula, wa tarannas sukara. Dan manusia-manusia yang lain ketika itu, ya, bila bumi digoncangkan, mereka ini seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tetapi mereka bukan mabuk, tetapi mereka menjadi seolah-olah orang mabuk. Dunia digoncangkan. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, penyelamat kita apa dia? Penyelamat kita di awal-awal perbicaraan kita. Apa dia penyelamat kita? Segala bentuk amal-amal soleh yang kita lakukan, untuk mendambakan keredaan dan rahmat daripada Allah. Ini pembela utama kita. Allah berikan balasan kepada mereka-mereka yang bersabar di atas setiap dugaan yang kita sebutkan tadi. Perintah daripada Allah, hukum daripada Allah, ujian bala daripada Allah. Mereka akan mendapat ganjaran daripada Allah. Maka inilah di antara ciri-ciri persiapan yang sewajarnya perlu kita lakukan agar kita tidak tergolong dalam golongan yang terlambat, agar kita tidak tergolong dalam golongan yang rugi, kata Allah. Umpamanya di atas muka bumi, orang yang sihat, untung dia boleh melakukan ibadat kepada Allah dengan penuh kesempurnaan, dan ruginya dia kalau dia tidak ambil peluang untuk memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah seperti mana saranan Allah pada awal-awal ayat yang pertama kita baca. Bila dia tengah sihat, tak melakukan amalan kepada Allah, bila diuji dengan sakit, dia kata apa? Kalau aku sihat dulu, kalau aku kuat datang masjid, aku selalu duduk majlis ilmu, aku selalu buat kerja yang amal yang baik, kan bagus. Atas dunia juga, tapi tidak sakit. Dia kata apa? Kalau dulu aku sihat, kan seronok, boleh melakukan amal-amal yang soleh. Itu di atas dunia lagi. Tapi bila dia di atas dunia, dia lalai dengan Allah sampai dia mati, sampai di akhirat dia kata ke Allah apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kalau kau kembalikan aku ke dunia, tidak nampak lain aku nak buat kecuali aku hanya nak mengerjakan amal yang soleh. Jadi untung lagi yang ada atas dunia ini, setidak-tidaknya mampu lagi, walaupun dia dalam keadaan terbaring, menerap dan sebagainya, mampu lagi dia nak bertaubat kepada Allah, mampu lagi dia nak buat amal-amal walaupun terbatas bagi dia. Tetapi berbanding orang yang sampai lajak kepada alam kubur, alam barzakh ke alam akhirat, mereka ini dah tak ada apa-apa dah, terlambat, kata Allah. Yang pernah Allah rakamkan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Kita buka tafsir, tengok bagaimana Allah datangkan pengajaran. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Kalau kamu melihat kepada orang-orang mujrimun, kata Allah, kalau kamu melihat kepada mereka-mereka yang pernah bersalah dengan Allah, yang dahulu di dunia mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan kepada Allah, lalai dengan Allah untuk melakukan keta'abudan kepada Allah. Kata Allah, cuba kamu lihat mereka ini bila mana di hadapan Allah, di mahkamah Allah, mereka ini nakisu ru'usihim, mereka tunduk dan takut kepada Allah. Sebab tidak ada apa-apa nak dibentangkan di hadapan Allah, sebab mereka golongan yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah di dunia dahulu. Kemudian mereka kata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami dah nampak ya Allah, memang benarlah agama Islam yang suci ini membawa perdamaian, kesejahteraan, membawakan kepada kami ini untuk mendapat syurga-Mu ya Allah. Dan kami dah dengar memang betul, memang benar agama Islam ni agama yang Engkau redai ya Allah. Di mana mereka mendengar dan di mana mereka melihat? Nun, ketika mana di akhirat berhadapan dengan mahkamah Allah. Sepatutnya mereka dengar, mereka lihat itu di dunia ini, seperti mana kita yang sedang duduk di alam dunia ini. Kemudian mereka minta kepada Allah, farji'na ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihah, nescaya kalau kau kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami dah tak nampak dah masa itu ya Allah. Nak pulun kerja, nak cari main saham, nak cari beli macam-macam, dah tak nampak langsung dah ya Allah. Yang kami nampak na'mal salihah, yang kami nampak hanyalah nak mengerjakan amal-amal yang soleh, yang seberapa banyak bolehnya, yang tu yang kami nak buat. Tetapi terlambat. Allah datangkan ayat ini nak ceritakan ini golongan yang terlambat dan memberi pengajaran kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, beruntung dan bersyukur kita kepada Allah. Setidak-tidaknya ambil sedikit intipati dalam tazkirah ilmu kita pada pagi ini untuk menjadi panduan, pedoman kepada kita untuk membuat persiapan yang sewajarnya. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan Allah memberi kekuatan kepada kita agar boleh menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mempersia-siakan baki umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Moga-moga Allah meradai amalan kita dunia dan akhirat, dan mintalah kekuatan dengan Allah. Ya, apa kekuatan dengan Allah? Seperti mana doa yang dibacakan imam tadi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami ya Allah, agar kami boleh menjadi hamba-Mu yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami. Ini kita minta kekuatan dengan Allah. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar kami boleh menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husna ibadatik, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, agar kami boleh sentiasa memperelokkan amal ibadat kami untuk-Mu ya Allah. Ini doa kekuatan kita dengan Allah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita dirahmati Allah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapat ganjaran daripada Allah di atas amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disebut dalam Al-Quran tadi, wa jannatin, ya, mendapat syurga Allah setelah mana kita melakukan amal yang soleh dan mendapat keampunan daripada Allah. Akhirnya mudah-mudahan kita semua akan melangkah ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwab al-'ilmi wa fahm an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.